Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah As-Sajdah pada ayat yang ke-15. Surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Kalau kita kira daripada ayat itu, innama yu'minu bi ayatina. Kalau kita baca daripada situ tuan-tuan, daripada innama tu sampailah perkataan la yastakbirun itu, jumlah ayatnya ialah 15 patah perkataan. 15 patah perkataan. Dan ayatnya pun jatuh pada ayat yang ke-15. Ada 15 patah perkataan dan ayatnya pun 15, ayat yang ke-15. Susunan Allah Ta'ala susun tu. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu perkataan masjid, perkataan sajadah, perkataan usjudu diulang oleh Allah sebanyak 32 kali. Allah ulang 32 kali perkataan sujud itu. Dan surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 di dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi cantiknya tuan-tuan, Allah Ta'ala susun sesuatu ayat, sesuatu perkataan, sesuatu cerita di dalam Al-Quran tu. Allah Ta'ala cerita dengan begitu cantik sekali. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, kita mentadaburkan Al-Quran, kita makin dekat dengan Allah. Makin jadi rendah hati kita. Sebab Al-Quran ini sangat istimewa. Begitu cantik sekali bentuk penulisan dan penurunannya. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa kaitan yang kita nak baca kisah Isra' dan Mi'raj walaupun dah masuk bulan Syaban? Tapi masih lagi kita membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj dengan ayat 15 dan 16 surah surah As-Sajdah. Di dalam surah ataupun ayat yang Tuan Imam bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut beberapa perkara. Pertama, Allah Ta'ala menyebut perkataan hambanya, bi'abdihi. Kemudian Allah Ta'ala sebut laila, malam. Kemudian Allah Ta'ala sebut minal masjid, daripada masjid ilal masjid, pergi kepada masjid. Kemudian Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, supaya dipertunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Bayangkan tuan-tuan, dalam satu ayat punya banyaknya benda yang Allah Ta'ala sebut. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala sebutkan banyak benda dalam satu ayat ni tuan-tuan, untuk kita sama-sama mentadabur dia, mengambil ibrah daripada dia. Allah mulakan dengan perkataan subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah, maha sucinya, maha suci dia. Siapa dia? Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati sekelilingnya.
supaya ditunjukkan kebesaran kami kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan yang saya hormati, di sini kita lihat betapa Allah Ta'ala maha berkuasa membuat satu benda yang menjadikan kita ini tak boleh sombong. Jangan duk belagak. Sebab itu saya pilih daripada surah As-Sajadah untuk sama-sama kita ambil pengajaran daripada surah Al-Isra. Atau lebih tepat tadi Isra wal Mi'raj. Kita lihat dalam surah As-Sajadah pada ayat yang ke-16 dan pada ayat yang ke-15. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan hambanya. Hamba dia. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan pada malam hambanya. Allah panggil Nabi Muhammad itu hamba. Maka cuba tuan-tuan tengok. Siapa dia hamba Allah? Kita hamba Allah ni tulis balik sejadah. Cuba wakaf sejadah ni. Hamba Allah. Cuba tulis dekat papan kenyataan. Jadual berbuka puasa dan more. Malam ke-8, hamba Allah. Amboi. Duk mengaku hamba Allah lah. Tambah pula kalau cikgu sekolah minta derma. Pak, cikgu minta derma pak. Untuk maraton. Nak tulis, pak nak bagi RM1? Bagi RM1 sudah. Nak tulis nama ayah, nama pak? Tulis hamba Allah. Bulan depan pula pak, cikgu minta duit. Dia buat buka puasa. Pak nak bagi berapa? Boh RM10. Hamba Allah pak. Buat nama pak lah, Bidin. RM1 hamba Allah. Mau RM10 nama betul. Ni bukan orang sini lah, ni di Afrika. Kita sekarang dengan mudahnya mengaku hamba Allah. Oi, mudahnya kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah, amboi. Siapa dia hamba Allah? Surah As-Sajadah ayat 15. Innama yu'minu biayatina allazi. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang dikatakan beriman kepada ayat-ayat Allah. Allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Bila disebut kepada dia ayat-ayat Allah, maka dia akan tunduk, dia akan sujud, dia akan patuh. Itu dia hamba Allah. Berapa ramai hari ini mengaku hamba Allah tapi tak patuh? Tak patuh. Terang-terang, apatah lagi melawan hukum Tuhan. Ada yang terang-terang hari ini tuan-tuan melawan hukum Tuhan direct. Ya, kita pun tak tahu apa nak jadi negara kita ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, siapa dia hamba Allah? Kita lihat hamba Allah, orang yang tak bantah perintah Allah. Hamba Allah, orang yang tunduk pada perintah Allah. Orang yang setuju pada perintah Allah. Dia tak bantah, dia tak lawan, dia tak apa pun tak. Itu dia hamba Allah. Allah bagi pun dia terima, Allah tak bagi pun dia redha. Allah bagi pun dia suka, Allah tak bagi pun dia suka. Allah perintah dia buat, tak bantah langsung, tu nama dia hamba. Orang macam ni tuan-tuan, Allah iktiraf sebagai hamba. Ustaz, kalau Allah iktiraf sebagai hamba, apa jadi Ustaz? Apa benda yang Allah buat kalau Allah jadikan kita ni iktiraf sebagai hamba? Ud'uni astajib lakum. Kamu minta pada aku bagi. Hamba Allah minta Allah bagi. Walaupun berdetik saja dalam hati. Detik saja dalam hati. Allah bagi. Cuba tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala iktiraf Nabi Muhammad sebagai hamba. Minta kurang semayang daripada 50 jadi 5. Allah bagi. Daripada 50. Nabi Muhammad minta kurang lah 5. Bagi dia. Itu hamba yang paling Allah sayang. Bukan kata semayang 50 jadi 5 Allah bagi. Dah duduk dalam neraka pun Nabi Muhammad minta pada Allah.
keluarkanlah daripada neraka, masuklah dalam syurga ni, orang ni. Allah bagi. Tu kelebihan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak jadi mustajab berdoa, jadilah hamba Allah. Jangan bantah perintah Allah. Jangan lawan perintah Allah. Masa bila kami lawan, Ustaz? Kami tak lawan, Ustaz. Tak kena. Cuba kena kat kita. Mangah melawan tak? Tak mangah tak melawan, mangah tak sabar nak puasa, Ustaz. Ni pun duk puasa besok, mangah puasa. Nak main Ramadan dah, mangah melatih sejak bulan lepas lagi, Ustaz tengok mangah ni tutup aurat ni lah. Semayang ni Ustaz, hangat. Dah Allah suruh tutup, mangah tutup. Mangah tak lawan, Ustaz. Main lelaki mangah nikah lain je. Yang tu tanya dia. Leha abang nikah lain. Dia cari gunting sampai dapat. Dia kerak habis. Tu, pergi hantar lelaki dia hospital Ustaz. Doktor kata, pergi cari tengok kok boleh sambung. Dia cari dalam semua. Tak ada lah mak duk suluk. Dengan tu imam suluk sekali. Tam mana dia campak tak tahu. Tak kena kat kita. Cuba kena kat kita. Mak ngah pak siapa mak ngah marah dia menikah dua. Gatai. Yang menikah dua kata gatai. Yang pergi berzina ramai-ramai tak gatai, jadi popular pula sekarang. Apa yang jadi sekarang ni, tuan-tuan? Yang menikah dua tu halal. Yang zina tu haram. Yang haram tu pula hari ni glamour macam artis. Yang menikah dua ke tutup muka, takut orang kena kutuk. Hamba Allah apa ni, tuan-tuan? Apa nak jadi ni, tuan-tuan? Cuba tengok zaman sekarang ni terbalik kuang habis dah. Habis dah, tuan-tuan. Yang tutup aurat dibenci, yang buka rambut, buka tudung apa semua diagung-agungkan pula. Hamba Allah apa? Lawan pula. Ada yang kata pula undang-undang ni lebih baik daripada undang-undang syariah. Astaghfirullahalazim. Hamba Allah apa? Baik. Yang kedua, bila jadi hamba Allah tu apa, Ustaz? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata, wahai hamba-hambaku, masuklah kamu dalam syurga. Allah panggil sebagai hamba dan masuk dalam syurga. Bayang tuan-tuan, apakah nikmat yang paling besar kalau bukan syurga yang Allah Ta'ala bagi pada kita di hari kiamat kelak. Jadi hamba Allah ni masuk syurga. Yang ketiga, apa untungnya menjadi hamba Allah? Gabung pula. Berat ni parah ni. Baik. Masya Allah. Baik. Tak apa, kita biar awal. Tak mana tu lupa. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang keistimewaan menjadi hamba Allah. Yang disebut sebagai ibadur rahman. Hamba Allah yang maha pemurah. Hamba kepada Allah yang maha pemurah. Orang macam ni dipelihara, orang macam ni dinaikkan darjat, orang macam ni ada sifat-sifat yang dikatakan ibadur rahman. Sampai tuan-tuan ibadur rahman ni berjalan atas muka bumi ni pun tak ada sombong-sombong. Allah jaga mata dia, Allah jaga lidah dia, Allah jaga kaki dia, Allah jaga tangan dia. Ni yang dikatakan sebagai hamba Allah. Sampai kepada satu tahap Allah pelihara harta dia. Allah pelihara keturunan dia. Ini kemuliaan yang dapat dengan sebab kita menjadi hamba Allah. Persoalan dia, Ustaz, macam mana nak jadi hamba Allah? Kita bukan Rasulullah, kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu Allah kata dia hamba, Nabi Muhammad Allah kata dia hamba, kita bukan hamba. Ya, kita takkan menjadi Nabi. Mustahil pun. Tetapi kita boleh menjadi hamba Allah. Taklah tahap macam Nabi, tapi cari jalan. Macam mana nak jadi hamba Allah. Bila kita jadi hamba Allah,
Allah iktiraf kita sebagai hamba, Allah turunkan keberkatan pada kita. Orang nak buat jahat pada kita pun, Allah Ta'ala jaga kita. Jaga tuan-tuan. Allah jaga hamba Allah ni. Allah jaga. Ittaqil firasatil mu'min fa innahu yubsiruna binurillah. Jaga-jaga dengan penglihatan orang yang beriman. Penglihatan dia tu Allah jaga dengan cahaya daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok hamba Allah yang kita panggil sebagai wali. Wali ni kita main jumpa dia pun dia kenal kita. Dia tengok kita pun dia tahu ni subuh ke tak subuh. Dia boleh tahu. Tu yang kata wali tu. Dia cakap tu berlapik, dia kiah kot lain tapi kena kat kita. Sebab saya apa? Dia tu, pemandangan dia tu kata Nabi, Allah jaga dia. Allah bagi firasat pada dia. Maka tuan-tuan, kalau nak supaya Allah lindung kita, firasat kita betul, pemikiran kita betul, jadi hamba Allah. Okey Ustaz, nak jadi hamba Allah tu apa? Surah As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Pertama kata Allah, yang dikatakan orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami, apabila diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat kami, apa jadi pada mereka? Kharru sujada. Apa yang jadi kepada orang ini? Maka mereka ini akan segera bersujud, segera bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Ada 3 benda yang akan kita buat apabila mendengar ayat-ayat Allah. Baik, di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bi ayatina, ayat-ayat kami. Dalam surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Dalam ayat ni pula diperdengarkan ayat-ayat kami. Ayat juga. Dalam surah Al-Isra pun ayat, dalam surah As-Sajdah pun ayat. Sebab itu tuan-tuan, ayat di dalam Al-Quran ni membawa maksud yang banyak. Pertama, ayat-ayat kami maknanya ialah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Langit tu tanda-tanda kebesaran Allah. Tak ada tiang, tak jatuh. Bi ghairi imad, tak ada tiang. Cuba masjid ni tak ada tiang. Untuk sat. Langit hebat, tak ada tiang. Sampai lah tak jatuh. Bulan, bintang. Yalah, kita duk belajar di sekolah dulu kan. Matahari duk tengah-tengah. Matahari tengah-tengah. Bumi, Pluto, Marikh mengelilingi matahari. Kan? Mengelilingi matahari. Okey. Tapi dalam Quran sebut Allah lah yang menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang kita belajar atas langit, bawah bumi, tengah-tengah dia matahari, bulan, bintang. Itu dalam Quran sebut. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Tapi kita belajar dalam geografi, matahari duduk tengah-tengah, kita pusing. Maknanya kalau kita duduk di bawah sekali dekat Australia tu, langit di bawah. Tuan-tuan faham? Kalau tuan-tuan pergi Antartika di bawah tu, maknanya langit tuan-tuan di bawah. Makna macam tu langit ke apa? Yang kita belajar dalam Quran, langit di atas, bumi di bawah. Antaranya Allah ciptakan matahari, bulan, bintang. Yang kita belajar di sekolah dulu, bumi ni bergerak 1650 km sejam. Pusing dia bergerak. Yang Nabi habaq, Baitullah tu, Kaabah tu, berbetulan dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Baitullah. Langit, Baitul Ma'mur. Bawah bumi, Baitullah. Nabi kata kalau Baitullah tu jatuh tepat kena Kaabah. Tapi kalau bumi tu pusing, jatuh lagu mana? Kalau bumi tu pusing, nak jatuh lagu mana?
Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi duduk dalam rumah dia. Kemudian terbuka bumbung dia, Jibril turun. Naik ke langit. Pergi Isra' dulu, lepas tu Mi'raj ke langit. Kemudian turun tepat ke Mekah. Kalaulah bumi itu berpusing, agak-agak Nabi turun tahu tak? Balik je berfikir tak? Ni percanggahan. Mana sama tuan-tuan? Hak Quran kata lain, hak manusia buat kata lain. Bukan setakat tak sama dalam geografi. Jangan kita kata sama, undang-undang ni sama dengan undang-undang. Tak sama. Mana boleh kita sama? Ikut Quran pun betul. Tak ikut Quran, tak boleh kata sama. Jangan kata sama. Dan jangan kata pula, hak kami lebih baik daripada hak Quran. Lagi salah tuan-tuan. Jauh daripada jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah, kharru sujada. Tunduk, sujud pada perintah Allah. Pada Al-Quran. Sebab tu dalam ayat ini yang dikatakan ayat-ayat kami bukan langit bumi. Bukan. Ayat-ayat Al-Quran. Tunduk dan patuh kepada Allah. Kita hari ini kata kita hamba Allah. Betul ke Haji Dollah? Ustaz, saya hamba Allah. Nampak saya pakai kopiah putih. Nampak saya pakai serban sungkuk hitam. Saya sembahyang maghrib tadi. Hamba Allah. Ya, hamba Allah. Allah kata jadi hamba Allah. Quran kata apa? Ikut. Memang saya kata Quran saya ikut. Ya kan. Tapi abang kata abang asal pada beruk. Sampai lah tak ubah. Manusia berasal pada beruk. Daripada berjalan 4 kaki, jalan-jalan tegak-tegak jadi orang. Nama dia evolusi. Allah kata manusia pada Adam. Mereka kata manusia pada beruk. Sampai sekarang kita duk percaya. Kemudian kita kata, saya beriman pada Allah. Beriman apa? Hang tolak Quran. Simple tuan-tuan. Musuh-musuh kita akan menjadikan kita tak percaya pada Al-Quran. Bukan semua. Sikit saja. Dengan sikit tu pun belum jadi hamba Allah. Kita akan mendarat ke bulan. Dan kita yakin bahawa kita boleh tinggal di bulan. Yeay! Inilah kemajuan sains. Dalam Quran sebut surah Al-A'raf, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sesungguhnya tempat tinggal kamu adalah di bumi. Kita pula diberi kepercayaan manusia boleh tinggal di planet Mareh. Jap. Tengok depa pi dah. Neil Armstrong dah pi dah bulan. Bila? Ustaz bodoh, Ustaz tak baca sejarah. Kalaulah manusia boleh pergi ke bulan, maknanya dia boleh mati di bulan. Saya ulang balik. Kalaulah manusia boleh pergi ke bulan, maknanya dia boleh mati di bulan. Pasal apa Ustaz? Sebab manusia boleh mati di mana-mana sahaja. Betul? Betul. Kalaulah manusia boleh mati di bulan, maka dia telah bercanggah dengan Al-Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Nampak? Quran jawab. Allah kata hang tu daripada tanah, mati besok pun masuk dalam tanah. Kalaulah tuan-tuan pergi ke planet Mareh, mati tuan-tuan tanam di mana? Bukankah dah bercanggah dengan Quran? Kemudian kita pun mendakwa, saya beriman pada Allah, saya percaya pada Quran. Oh, belum bang. Belum bang. Oi, belum. Sikit saja mereka ubah, maka kita dah lari kepercayaan kepada Al-Quran. Sikit.
Cukuplah mereka kata manusia pada beruk, kita pun percaya padahal Allah kata manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Simple. Ketiga, Allah Ta'ala kata wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Di bumi ini kami jadikan ada kehidupan. Di bumi ini ada kehidupan. Mereka ajar pada kita, minyak akan habis beberapa tahun lagi. Dulu kita belajar, laki-laki akan menjadi pupus lagi 100 tahun. Tuan-tuan tak baca dulu? Kajian sains menunjukkan jangka hayat wanita lebih panjang daripada jangka hayat laki-laki. Mereka menganggarkan laki-laki akan pupus dalam tempoh 100 tahun akan datang. Pakat percaya? Hak duk tambah apa wajah percaya, duk jeniang percaya, duk lisik percaya. Lihau lepas ni hampa semua janda lah. Orang jantan mampu habis. Yang Allah kata selagi ada dunia, selagi ada ni, laki-laki dan perempuan akan ada. Depa habaq pula tak lama lagi minyak akan habis. Percaya pula. Allah kata ada kehidupan kamu ada dalam dunia ni. Dunia ni dijadikan oleh Allah ada kehidupan untuk kita. Tak lama lagi habislah minyak. Tak tahulah. Petronas gurun tu nak jadi apa tak tahulah. Minyak tak ada. Kita tanya pula, pasal apa tak ada minyak? Tak tahu mereka buat kajian, minyak habis lah. Oh, gitu. Mana mereka tahu? Tak tahu, mereka pandai mereka. Mereka tahu je mereka. Walau tak kan? Bumi ni Allah punya. Dah Allah kata ada kehidupan, ada lah. Yang mereka buat tu teori. Cuba pergi tanya orang minyak. Tanya orang minyak. Minyak ni dijadikan daripada apa? Minyak ini terhasil daripada fosil-fosil dinosaur yang mati jutaan tahun yang lepas. Dia kata minyak ni jadi daripada dinosaur yang mampu berjuta tahun dulu. Tulang-tulang tu proses jadi minyak. Ambil banyaknya dinosaur. Nah harakat saya sebut dinosaur. Lebih nah harakat tu. Banyaknya dinosaur kat Terengganu ada, Kelantan ada, gurun tu pun ada tak? Daripada dinosaur lah jadi minyak. Maknanya dinosaur tu bangkai jadi minyak. Minyak tu pula bolang kereta. Kita pula waktu isi minyak tangan kita kena minyak. Oh najis tu tak nak bangkai. Ha elok. Pasal apa yang kita ambil benda-benda lain yang bukan daripada Quran menjadi sumber kepercayaan kita? Minyak adalah minyak. Apa kaitan dengan dinosaur? Mereka kata pula dulu dunia ni penuh dengan dinosaur. Itu pergi mana? Mereka mampu kena dengan hantaran meteor daripada langit. Meteor, taik-taik bintang ni tembak dinosaur. Mati. Oh, gitu. Kuat betul taik bintang sampai tembak bagi mampus dinosaur. Sekok pun tak tinggal. Ya herannya dia tahu lah dinosaur. Rimau tak kena, gajah tak kena. Dinosaur saja kena. Kita pun hangguk. Oh. Biar betul tuan-tuan. Takkan satu benda ni Allah tak cerita dalam Quran. Bukankah ada ayat dalam Al-Quran? Tiap-tiap sesuatu kami cerita dalam Quran. Quran tak pernah meninggalkan sesuatu benda pun kepada kita. Jadi bila kita duk kata Al-Quran ni hanya untuk dibaca bulan puasa, nak dibaca waktu mati, silap tuan-tuan. Silap. Sebab tu yang dikatakan hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah, bila dia dengar ayat Al-Quran, bila dia dengar perintah Allah, dzukiru biha kharru sujada. Tunduk, sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan mereka bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Dan yang keempat kata Allah, wahum la yastakbirun. Mereka tidak jadi sombong. Tuan-tuan yang saya muliakan,
Dulu ada orang tanya pada saya, Ustaz, kenapa orang yang berzina tu kena sebat 100 kali? Saya kata, Allah suruh. Kalau 100 kali Ustaz, mati tu. Siapa kata? Ada Allah sebut mati ke? Kalau Allah nak bagi mati, rejam je mati, pancung je mati. Tapi Allah kata sebab. Mana sebab tak mati? Oi, kalau 100 kali Ustaz, cuba Ustaz sebab tak? Ustaz kena sebab pula, Ustaz pun mati. Kalau hang sebab macam semerah padi, memang mati. Tuan-tuan, kalau sebab macam cerita semerah padi tu, ketua kampung dia hak rockers tu, rumah panjang. Dia sebab Piramli, tu dia hayung. Itu jangan kata 100, 5 kali mampu dah. Tu di negara Aceh, di negeri Aceh tu. Sebab saya pergi beberapa kali tuan-tuan. Di Aceh tu. Masya Allah. Masuk maghrib je, pakak balik habis. Duk tepi pantai, duk kedai kopi, masuk nak maghrib pukul 7 gelap, balik ni motor bom balik. Pasal apa? Semayang. Time semayang balik. Hak tutup aurat yang tak ada pakaian ketat semua elok. Tuh, siapa buat tak berzina 100. Ada yang disebab 100 tak mati pun. Sebab dia bukan dia pergi angkat lagu tu. Sebab tu saya kata tadi, undang-undang sivil tak sama dengan undang-undang syariah. Cara sebab pun tak sama. Sebab yang ini untuk memberi pengajaran. Sebab yang ni pula memang nak bagi luka. Tidur malam pun tak boleh. Kena sekali sebab tuan-tuan. 2 kali sebab terkoyak kulit. Tidur menerak mana boleh. Melentang. Tak boleh tuan-tuan. Tidur melentang tak boleh. Semua kena menerak macam ni. Berapa lama ni. Sekali kena 5 pula. 5 tu pula merecik darah. Pecah segala kulit. Nak mandi pun sakit. Apa pun sakit. Jangan kata sama. Tak sama tuan-tuan. Yang Allah turunkan kaedah dia macam ni. Agama kita turun macam ni. Bila manusia tak faham, dia kata sama ni penyakit kita. Malah lebih lorak lagi, dia kata hak manusia buat lagi bagus daripada hak Tuhan buat. Saya kata, bang, 100 kali sebab ni, saya kuat, saya tak kuat, ni pening. Baik. 100 kali sebab yang Nabi buat tu, yang Islam suruh buat tu bukan saja-saja, bang. Orang buat kajian tentang 100 kali sebab ni. Pertama, mereka buat kajian, ada yang mengatakan penyakit AIDS, HIV AIDS, boleh hilang dengan sebatan 100 kali. Hilang. Yang kedua, bila disebat di khalayak ramai, dia memberi pengajaran pada orang ramai-ramai. Ni kalau aku buat, mampu aku. Ni kalau aku buat, naya aku. Ni kalau aku buat, malu aku. Lama-lama orang pakat tak buat. Dia merupakan nakalam minallah. Satu bentuk pencegahan daripada Allah. Sebab itu, bila datang perintah Allah, Allah sebut dalam ayat ini, patuh, tunduk. Bila datang perintah Allah, tunduk, kata Allah. Jangan bantah. Apapun perintah Allah, jangan bantah. Laki-laki jadi imam, perempuan duduk di belakang, jangan bantah. Sebab ada orang kata tak adil. Pasal apa perempuan jadi tak boleh jadi imam? Pasal apa laki-laki saja? Adil lah bagi sama, perempuan pun boleh, laki-laki pun boleh. Kalaulah perempuan boleh jadi imam, Kak Som, kami hak belakang Kak Som ni, bila Kak Som rukuk, kami tak rukuk. Tambah kalau Kak Som sujud, lagi hak belakang tak sujud. Tegak, duk tengok lagu tu. Tambah pula tu imam tu anak darah pula, lagi tak turun palung tu. Tegak elok satu sak. Yang paling menyesal tu hak duk hujung. Aku tak nampak apa naya. Kalaulah perempuan jadi imam, tengah-tengah semayang mai haid, kami hak belakang ni duk sujud,
Kat setengah jam lah. Pi mana Hajah Rogaya ni. Tok Bilal pun ngendak tengok, rupa tak ada dah. Kalaulah perempuan jadi imam, buatnya dia mengandung, dia beranak. 2 bulan tak jadi imam. Tak payah sembahyang lah. Tok imam kita beranak. Oh, susah hati. Bukan bermakna perempuan tak boleh jadi imam, nilai orang perempuan rendah. Tak. Nilai dia tinggi, martabat dia tinggi, maqam dia tinggi. Dalam Al-Quran nama surah An-Nisa. Dalam Al-Quran nama surah Maryam. Dalam Al-Quran diberikan pengiktirafan yang begitu mulia sekali. Malah disebut nama-nama penghuni syurga daripada kalangan perempuan. Ada nama Maryam, ada nama Khadijah, ada nama Fatimah, ada nama Asyah. Diberikan perlindungan cerita tentang orang perempuan daripada juzuk yang pertama sampai juzuk yang terakhir. Allah jaga orang perempuan. Tidaklah tak boleh jadi imam tu menjatuhkan maruah dia. Tak. Sebaliknya, laki-laki nak dinilai sebagai orang yang baik. Salah satunya ialah dia menjaga orang perempuan. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik ialah orang yang paling menjaga isteri dia, menjaga ahli keluarga dia. Tuan-tuan jangan mengata tuan-tuan baik. Abang-abang jangan duk mengaku abang-abang baik. Saya baik Ustaz, tak nampak kopiah saya ni. Songkok berkilat ni, saya baik Ustaz, tak nampak serban saya ni. Saya baik Ustaz. Ustaz, tak nampak kopiah saya ni, ada lambang ni tepi ni, tak nampak? Orang lain pun tak ada lambang macam saya. Oh, saya ada. Oh, nampak? Bunyi 6 harakat. Saya ada. Oh, nampak? Lambang, nampak? Oh. Tapi dengan isteri tak bagi nafkah, renti ke lah abang. Dengan isteri abang tak pernah lembut dengan dia. Hang bubur lah apa, bukan kepiah hang tu tak jadi apa. Sebab Nabi sebut, yang paling baik di kalangan kamu yang menjaga orang belakang. Abang ingat dengan pakai jubah ni abang baik mai sembahyang pakai jubah. Baik Abang Haji ni. Boh ridok pula atas ni pula. Soroban pula. Tasbih pula. Duk dengar ceramah pun tasbih. Subhanallah. Baiknya orang tua ni. Tapi dengan isteri dia duk penyepak tiap-tiap hari. Belum baik bang. Jadi abang nak tahu abang baik tak baik, tanya isteri. Leha. Abang ni baik lah dengan hang. Tahu abang. Fikir sendiri lah. Sudah entah. Abang baik lah dengan som-som. Cuma abang tuan-tuan. Bolehlah abang dari tak ada abang. Sudah tuan-tuan. Dia kata boleh gagak. Naya tuan-tuan. Tapi kalau dia kata kat kita, abanglah anugerah terindah buat cek. Alhamdulillah. Abanglah anugerah terindah. Abang, tak tahu nak abang lah. Kita tak pernah jadi imam pada isteri kita. Nak baik apa? Kita tak pernah dengar dia baca Quran. Nak baik apa? Kita tak pernah semak pun tahiyat akhir isteri kita. Baik apa? Kita tak pernah pun ajak dia ambil wuduk. Baik apa? Pernah dah kita ajak dia mandi hadas besar. Menyebabkan dia mandi hadas besar banyak kali. Tapi nak cek dia mandi hadas besar tak? Sah ke? Tak sah ke? Baik lagu mana? Pernah dah kita buat balik benda haram. Isteri kita makan. Dia tak tahu. Tu. Lori gula tu balik depan. Baru ni kat Jepang Pulai. Allah jam tak. Saya nak pergi mana kan. Punya jok ikut jalan jam. Masya Allah. Lori gula tu balik. Accident. Bayangkan tuan-tuan kalau depan tu lori beras balik. Kita nak pergi kerja. Berhenti motor. Pick up beras. Dapat 2 kampik. Buat balik hantar balik kat Taman Mesra Ria. Lah, abang kedai buka dah ke? Awal balik buat balik beras. Kau apa lori balik? Dapat 2 kampik. Boleh ke abang ambil? Awal tak boleh pula. Tok Imam 4 kampik. Astaghfirullahalazim. Dia kira Tok Imam 4 kampik dia halal yang tak ni warna biru tu. Oi, apalah.
Driver lori tu jenuh duk habaq. Jangan ambil, cik, tolong, jangan ambil, tolong. Dah, tolong diam dah. Berat ni orang selamatkan berat kira hang. Tapi ada yang satu di mana kan baru ni saya tengok. Bila lori tu terbalik, tak ada siapa pun ambil. Ni kampung tu bagi. Contoh kampung tu. Lori terbalik, seekor babi pun dia tak ambil. Allah tuan-tuan. Tak tahu nak abang lah. Bagus sungguh kampung tu. Dia pun duduk biar babi tu dia tengok. Tak ada siapa ambil lah. Mulia sungguh orang kampung ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi hikmah daripada bukan kata undang-undang saja. Ekonomi, sosial yang ada di dalam Al-Quran ni nak menjadikan kita baik. Sejarah, tamadun. Tuan-tuan janganlah bila dengar cerita-cerita kita duk percaya bulat-bulat. Apa Ustaz? Kita duk kata kita sekarang ni moden. Sedangkan dalam Al-Quran ada 144 ayat menceritakan bahawa orang dulu lagi canggih pada kita. Janganlah tuan-tuan duk kata orang dulu bodoh-bodoh. Jangan. Orang dulu jahil Ustaz. Jangan tuan-tuan. Quran cakap mereka itu asyadda minhum quwwah, kata Allah. Gunung tu mereka boleh pahat buat rumah. Sebab tu Allah Ta'ala kata fasiru fil ard. Pergilah jalan. Jalanlah di atas muka bumi. Tengok kesan-kesan yang masih ada lagi. Sebab tu bila saya pergi ke Petra di Jordan. Jordan ni baru ni orang ingat pasal kalah bola. Ya? Penalti pula tu. Apa nak faham? Faham tak faham sudah. Bila kita pergi ke Petra tu. Saya bila duduk di Petra tu saya tengok rumah mereka. Satu kerja pula duk pahat rumah ni, gunung jadi rumah. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut ni. Gunung jadi rumah. Cantiknya tuan-tuan. Bila saya naik lagi, saya tengok rumah hak bahagian dalam tu pula. Rumah dalam gunung. Hak di luar tu lagi lawa. Hak dalam bentuk lain pula. Sampailah di atas gunung ada stadium. Atas gunung tu ada stadium. Pakat duk tengok orang lawan bola ke, Gusti tak tahu duk lawan. Macam Coliseum tu. Studio atas gunung. Yang tu tak apa lagi. Yang saya seronok tuan-tuan, mereka duk atas gunung, mereka boleh bawa air naik di atas gunung. Air naik atas gunung, bukan gunung buat turun air. Kita ni daripada tanah atas, buat turun air tanah bawah. Dak hak mereka ni tanah bawah, ambil air naik di atas. Tiba-tiba hari ni kita kata kita lagi moden daripada mereka. Macam mana cerita tuan-tuan? Itu belum kita pergi ke piramid. Orang kita kata piramid itu ada di Mesir. Padahal piramid ada di seluruh dunia. Di Indonesia ada, di Malaysia ni pun ada tuan-tuan, jadi gunung, jadi hutan habis. Di Afrika ada, di Amerika Selatan pun ada, bentuk dia semua sama. Dan sayang tuan-tuan, teknologi yang ada dalam piramid kita tak boleh ambil. Yang boleh ambil ialah orang yang mendakwa, yang menjaga bahan sejarah, yang menjaga bahan-bahan tu peringkat antarabangsa, pertubuhan bangsa bersatu. Bila dia dibubuh bawah UNESCO, habis semua tak boleh masuk, depa aja boleh masuk. Akhirnya teknologi yang disimpan dalam piramid, macam-macam teknologi buat balik ke tempat depa. Depa lah yang menghasilkan kemajuan yang dicilok daripada teknologi zaman dulu yang disimpan dalam piramid-piramid ni tuan-tuan, sebelum datangnya banjir besar dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati, jom bila kita faham Al-Quran nak jadi hamba Allah, bukan Al-Quran itu hanya untuk dibaca. Jadi bulan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan, di masjid tuan-tuan ni banyak tok-tok imam, banyak ustaz-ustaz.
Satu hari pada bulan Ramadan, setiap kali subuh, selepas subuh, tuan-tuan ambil satu tajuk Al-Quran, tuan-tuan bahas. Nama dia tadabbur. Tuan-tuan tadabbur ya. Apa dia isi Al-Quran? Kenapa Allah panggil surah Al-Baqarah? Pergi cerita tadabbur tentang lembu. Saya tadi nak mai jalan jam. Sungai Bakak jam teruk. Saya terpaksa lalu keluar ikut tol Kemunting, lalu ikut bukit lalu ikut Selama, mai ikut Karangan, Mahang, Kulim semua, mai tembus ikut Sungai Petani. Punya nak mai sini tuan-tuan jam. Jadi saya lalu dekat satu tempat tadi, saya tengok mereka buat ladang lembu besar tuan-tuan. Oh, Masya Allah. Tengah duk buat ladang lembu ni yang duk taja hak menyanyi dalam TV tu. Ada menyanyi orang tua-tua kat duk nyanyi, penyanyi lama-lama. Depa buat ladang kat situ. Besar tuan-tuan. Cuba tuan-tuan agak-agak tokek lembu tu siapa punya? Siapa tuan punya syarikat kelah hak besar kedabak tu berapa puluh juta? Agak-agak berapa perolehan dia dengan sebab jual susu lembu? Tuan-tuan ingat sejuta. Al-Baqarah kita hafal. Al-Baqarah kita baca bulan Ramadan jadi imam tarawih. Tapi seorang pun tak bela lembu. Kenapa kita tak bela lembu? Pasal dah ditanam dalam pemikiran kita, lembu bodoh. Bodoh macam lembu. Ditanam dalam pemikiran kita, lembu tu tak ada faedah. Bodoh. Lembu dicucuk hidung. Mereka tak pernah anggap lembu bodoh. Mereka tak pernah anggap lembu dicucuk hidung. Mereka bela lembu. Lah kita beli susu. Lah kita beli lembu mereka buat korban. Ni anak-anak muda yang datang malam ni. Terus duduk gaduh lah nak kerja. Dia kata, kami nak kerja government lah, kerja kerajaan lah, kok dapat pencen. Buat. Saya dah harap lah, pergi bela lembu lah. Di Kedah saya ada berapa ratus masjid. Campur dengan surau, ada berapa ribu. Katalah dalam Kedah ni ada 2,000 masjid surau. Kalau bulan korban, satu masjid, mereka buat 10 ekor korban lembu. 2,000 kali 10, tu ada berapa puluh ribu. 21 ekor, tu ada berapa ribu. Bayangkan. Seekor RM5,000. 10 ekor RM50,000. 50,000 darab dengan 2,000 masjid. Berapa juta? Itu waktu korban saya. Belum kita buat kenduri menikah, tambah Kedah pula. Pagi seekor, tengah hari seekor, petang seekor. Saya ingat lagi saya menikah dengan orang Kedah. Ingat dah habis dah. Lah, tumbang lagi pukul 5. Oh, lorak ni parah ni. Saya di Perak pukul 3 bungkus dah. Kenopi tak atas lori dah. Mai menikah orang Kedah tercengang saya tuan. Malam mai. Tu dia saya kata. Bila nak tidur Pukul 10 mai. Bangun. Oh, sudah. Dia rupanya dia pergi nuri tempat lain, lu pergi nuri tempat lain, main tempat kita lah sekali. Pukul 5 semelih pula. 5 ekor lembu. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak abang-abang boleh untung dengan sebab lembu saja. Kulit dapat, daging dapat, susu dapat. Jom adik-adik yang anda tak ada kerja ni. Dijumpa dengan jabatan agama, pejabat agama, ada tak tanah wakaf yang kosong? Ada tak tanah wakaf yang tak diusahakan? Ada tak kami nak bela lembu? Ambil semua tanah ni bela lembu kambing. Buang stigma orang Melayu. Bela lembu ni miskin. Bila saya lalu tadi dekat ladang mereka, Masya Allah. Kayanya. Itu ladang hak di Malaysia, hak di Australia.
Tuan-tuan tahu tak, perusahaan lembu susu menghasilkan pendapatan $1 triliun setahun. Abang-abang buang stigma. Datang meminang anak kita, kalau kita tanya, hang kerja apa? Saya bela lembu, pakcik. Bela lembu? Dah. Buanglah pahaman tu. Dia kata tak mau tak, bela lembu tak ada aircon, bela lembu tak boleh pakai tie. Buanglah. Buang pahaman tu. Kita ikut pahaman Quran. Menyediakan makanan, insya-Allah. Yang terlibat dengan pertanian, insya-Allah. Baik. Jadi hari Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan. Setiap pagi di masjid kita selepas subuh, hari ni kita belajar tentang surah semut. Kenapa Allah Ta'ala panggil semut? Tanda-tanda kebesaran Allah dan dinamakan surah semut. Belajar. Kita bila semut ada dalam rumah, mai ketik cucu kita pula. Teriak, semut kata ketik. Oh, reset. Begon. Binatang semut ni. Lepas tu kalau semut bukan binatang apa dia? Dia pergi ambil begon padan. Boy, dia ketik cucu orang. Dia guna reset. Ada hal lagi ganah. Pergi ambil surat khabar tu, pergi buat panjang lagu tu, bakar di ujung. Untuk letup semua tu. Kat siapa hang bakar dia? Apa salah dia? Tak salah apa ustaz, dia hurung gula. Dia hurung lah pasal abang tak tutup balang. Cuba tutup balang. Manis dia main lah. Tutup balang tu elok. Kalau abang tak nak tutup pun tak apa. Abang tulis garam. Dekat balang tu tulis garam. Semua tengok garam bukan gula. Jom, dia belah pergi tempat lain. Oh, dia pandai sound, dia pandai baca. Apa susah? Pasal itu abang bakar dia. Abang tahu tak bila semut ada di rumah abang, anak-anak tak main. Anak-anak bila dia tengok semut ada, bla. Bila abang buang semut, anak-anak main. Belajar tentang semut. Binatang yang tak pernah kenal letih. Binatang yang tak pernah putus silaturahim. Saya jumpa salam. Saya jumpa cakap. Tak apa dia cakap kita. Tak tahu apa. Tuan-tuan tengok. Binatang yang tak pernah berebut. Binatang yang akan sentiasa berpakat. Binatang yang akan usung sama-sama bawa. Simpan dalam sarang masing-masing. Ambillah semut sebagai contoh. Ni kita tak tuan-tuan. Saya jumpa kali ikut lain. Kata baca Quran. Ambillah semut. Apa salahnya salam? Assalamualaikum. Saya yang sebab salahnya bila salam keluar pada zaman. Oh laki-laki ni tanda hak ada pun tak mau masuk. Dia suka kencing kat dinding. Kat mangkuk dinding. Kat lebuh raya. Kencing diri. Basuh benda. Elok-elok keluar jumpa kita. Waalaikumsalam Ustaz. Nak salam tak salam. Nak salam tak salam. Yang tu dia salam. Berapa ramai kita hari ni tak nak salam. Pasal apa? Pasal tak sama bendera. Tapi baca Quran. Tapi kata kharru sujada. Tapi kata yu'minu bi ayatina. Mana dia? Allah kata salam lah. Allah kata rapatkan saf. Ni. Nampak? Sampai ada dalam Quran nama dia surah Saf. Rapatkan saf. Macam satu binaan kalbunyan. Macam satu bangunan yang kukuh. Sebab tu tuan-tuan saya kata tadi, mereka datang kepada kita membawa satu kepercayaan. Larikan daripada Quran. Allah kata rapatkan saf kamu. Buatkan macam satu bangunan. Quran kata, Nabi kata. Mai mereka pula kata, jangan rapat. Penyakit. Dekat 2 tahun tak rapat.
Macam kata beriman pada Allah. Yalah ustaz, masa tu penyakit. Kalau tak penyakit kita rapat. Tapi abang main masjid kan? Main. Tapi sembahyang jauh-jauh. Jauh. Masa main masjid naik apa? Naik kereta. Berapa orang? 4 orang. Rapat ke jauh-jauh naik kereta? Rapat. Pasal apa pula? Pasal apa boleh rapat? Hak dalam masjid tak boleh rapat. Adakah abang main kereta, naik kereta main masjid, seorang atas bumbung, seorang reba, seorang dalam bonek. Awak jauh-jauh ni, penyakit. Tak juga main naik motor 3 orang, anak olahraga, duduk belakang 2 orang, duduk peluk rapat. Main semayang jauh-jauh. Jauh-jauh penyakit. Pelik pun tak. Lagi tidur, lagi rapat dengan isteri. Abang, boleh ke tidur rapat-rapat ni penyakit? Tak apa, dia kenal kita lagi bini, dia tak main serang kita. Oh, hak tu boleh rapat pula. Awak tak buat jauh-jauh. Abang boleh buat jauh-jauh. Takut penyakit, kita buat jauh-jauh. Tobat lahum tak buat. Tak mana yang hang percaya dengan Quran? Kemudian kita mengaku kita percaya pada Quran. Kita beriman. Saya hamba Allah. Hentilah tuan-tuan. Sebab tu kalau ada lagi main benda-benda macam tu, kita minta pada orang yang buat keluar kuasa tu, tak usahlah ikut orang putih. Sudah-sudahlah. Kita ada Quran kita, kita ada Nabi kita, yakin. Allah suruh kita rapat, Nabi suruh kita rapat, takkan datang mudarat pada kita. Nabi suruh kita bersalam, Allah suruh kita bersalam, eratkan bersalam sampai Allah buat cerita surah semut duk cakap semut salam. Salamlah, takkan ada penyakit dengan kita. Yakinlah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita kata kita ni jadi hamba Allah, beriman pada ayat Quran selagi mana Allah belum uji kita. Bila Allah tak uji, kita boleh dakwa saya beriman. Try tengok. Nak salam pun takut. Nyekit, lalat. Salamnya nepal. Allahu Akbar. Hak saya duk hurai ni satu. Nak bagi kita ni sedap. Aku ni betul ke dengan Quran ni? Hak Quran kata A, aku buat step B. Quran kata B, aku kata C. Dalam peristiwa Mi'raj tu, Isra' tu, Nabi dipertunjukkan dengan orang yang jadi Wolverine. Duk cakar muka. Cakar daging muka. Dia sendiri cakap. Relai daging muka ni. Siapa tu Ustaz? Orang yang suka mengumpat di dunia. Dia suka mengumpat di dunia, di hari kiamat tu dia ada cakap muka sendiri. Kita kata kita beriman, tapi berapa ramai yang ngumpat. Kemarin saya ceramah satu masjid. Habis-habis ceramah, dia tunggu kat pintu. Ustaz, saya minta maaf dunia akhirat. Segala-gala saya minta maaf. Saya banyak mengata kat Ustaz. Sama-sama. Saya pun minta maaf juga. Padahal saya tak kenal dia pun. Saya pun minta maaf juga. Saya tak kenal dia pun. Saya tak nak kata kat dia pun. Tak tahu siapa pun. Tak tahu apa pun. Tapi saya kata kat dia, sama-sama saya pun minta maaf. Dan saya tak tanya pun. Tak. Salah. Tadi minta maaf. Ya. Salah apa kat saya? Saya tak tanya. Mampu pergi kat hang. Hang minta maaf, aku maafkan, aku minta maaf, hang maafkan. Kosong-kosong. Dah selesai masalah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dosa yang paling banyak yang kita buat ialah dosa lidah. Tuan-tuan sini di Kedah ni tak tikar nombor ekor dah. Kedai judi pun tak ada. Abang Din nak rogol orang, henti ke lah. Hak di rumah duduk tengok saja. Tak buat apa dah. Nak buat apa, kena kencing mana? Kayaknya larat. Angkat jatuh. Duduk diam lah bawah, lemah dia.
Nak rogol apa? Tuan-tuan nak rompak apa? Kita nak rompak apa? Di guang, di gurun, nak rompak apa? Orang jagung pisang, jagung. Overseas nak dapat. Tapi dosa yang kita buat, dosa lidah. Sepanjang tuan-tuan duduk dalam masjid ni, apa yang tuan-tuan ngumpat? Cuba bang. Cuba bang. Mikrofon. Hak tu. Dah tahu nak buat ceramah. Pagilah elok mikrofon tu. Kembung pipi ni. Dah saya habaq tu Iman, mereka cakap. Saya habaq. Saya mewakili mereka. Oi, kita tuan-tuan. Lidah lah paling jahat. Allah. Tuan-tuan jangan duk kata kita baiklah, tapi kalau lidah jahat. Haram jadah, celaka, babi, setan, bewok. Duk sentiasa di mulut. Bewok. Babi. Babi tu kebun babi. Kemudian kita kata kita baik. Rentilah tuan-tuan. Tok Imam baca ayat panjang, terawih. Dia lasah panjang pula. Satu rakaat, satu muka. Celaka. Bunyi tu celaka. Oh kedah. Dia bukan celaka. Dia kedah besar celaka. Lambat. Mayapa. Dia tak nak dapat mikrofon. Bising hingat. Bodoh. Sepanjang jalan tu. Bodoh. Celaka. Bodoh. Celaka. Semayang terawih tu tak ada pahala. Dapat kata imam. Sebab tu kita senang. Kalau sedap makan. Tak sedap tinggal. Susah apa? Makan nasi, sedap, alhamdulillah. Tak sedap, nasi basi, tinggal. Susah apa? Kita semayang sini, Tok Imam baca sedap, ikut. Tok Imam baca pula Allah. Dia ulang pula, dah lah slow, ulang pula. Inna a'tayna. Inna, bila nak habis ni ya Allah. Ayat tu pendek je, dapat kat dia 20 minit tuan-tuan. Saat dia patah, saat dia ulang, saat dia gustad, saat dia reverse balik sepak tau. Terus saya duk kata kat dia, tuan-tuan start motor balik bayar di rumah. Abang tak berhabis di masjid Tak apa, abang bayar di rumah. Mai abang jadi imam makmum. Terus saya kata, dosa hak kita buat ni lidah. Tapi percaya dengan Isra' Mi'raj. Tapi ngumpat. Benda yang paling banyak kita ngumpat dalam Facebook. Dalam TikTok. Kata macam-macam. Ui. Saya tuan-tuan. Sebab tu saya, TikTok saya tak baca komen-komen. Lantak bi. Baca sikit hati. Facebook saya boleh duk komen macam-macam. Aku suka hampa komen. Aku tak nak baca. Sekali aku balas lagi bergaduh. Antara benda yang paling banyak mereka kutuk saya, songkok hitam saya ni. Ni songkok. Aku tengok songkok dia belah mana, aku tahu lah. Bunyi tu. Ada yang kata pula songkok hitam kan basuh. Kita pakai piah putih, kita basuh. Songkok hitam kan dia basuh. Memang saya tak basuh. Tapi songkok saya ni, orang Singapura hantar 20 ni. 20 ni jenuh pakai tu ni. Sak tukang. Tak ada nak potong lah. Yang kedua, songkok hitam saya ni tak pernah letak di bawah. Tak pernah dolak kaki. Tak pernah. Tuan-tuan ni, sujud atas sejadah, beribu orang lak kaki. Amai habak saya. Lah, tuan-tuan basuh kapek ni bila? Tak nak basuh tak. Sejak daripada pasang dulu ni, sampai lah tak nak basuh. Pergi basuh dalam jamban tu. Kaki duk basah lah kat situ. Lepas tu kita pergi sujud. Buat yang basah. Ni ubah ramai kaki cekam. Kaki cekam, kaki gauk semua. Kudir pun dah duduk atas jadah. Dia ambil ke depan, kita sujud. Apa benda ni? Sudah. Tak ada pula tuan-tuan tikai kapek ni. Tak pernah basuh tak cicak apa melak Tok siap besok. Basuh kapek. Ambil pipe besar-besar tu, buah beris. Awak masuk, tak pernah basuh 15 tong tau. Basuh lah bang.
Langsung kena buang, bang. Jadi jangan duk kata ke orang. Dosa yang kita buat selain daripada lidah, apa dia? Dosa kemaluan. Kemaluan tak basuh bila kencing. Tu nak pi jeniang, nak pi sik, naik motor. Tengah-tengah duk naik motor nak terkencing. Masuk ke ladang sawit. Dia kencing kat ladang pokok sawit, bergoyang pokok. Habis-habis kencing, zip tarik jalan. Isteri tanya, abang tak basuh kah? Ya lah. Yang tu hak neraka tu, disiksa dalam kubur. Kalau betul hang ni beriman pada Allah, di mana yang hang letakkan kebersihan? Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Isra juga pada ayat yang ke-16 yang terakhir, tuan-tuan. Nak jadi hamba Allah tu apa? Ni dia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni dia. Ni baru nak masuk surah Mi'raj tadi mukadimah. Tu dia sejam 20 minit mukadimah. Bila nak habis? Oh, teruk nak main tuan-tuan. Saya main pada Ipoh masuk ke Mahang. Nak ngelak jam tau. Tiba-tiba ceramah sejam. Nah, ya kan? Allah Ta'ala sebut tanda-tanda orang yang beriman tu apa? Dalam perintah Mi'raj dapat perintah solat. Nampak tu? Orang tanya kat saya baru ni superintendent tanya saya. Ustaz, sebelum Nabi Mi'raj Nabi solat lah. Nabi solat. Perintah solat ada tak? Ada pada Nabi tu. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Ada tu perintah semayang tu. Habis tu yang naik ke langit dapat 5 kali semayang tu lagu mana pula? Dia kata lagu rock, lagu apa? Dia tanya, tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama membahaskan sebelum peristiwa Mi'raj Nabi semayang macam mana? Ada ulama sebut Nabi Muhammad semayang 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat sebelum masuk malam. 2 kali semayang. Sebelum datangnya 5, 2 kali semayang, 2 waktu. Dalam satu lagi hadis yang dhaif dia kata Nabi Muhammad semayang macam Nabi Ibrahim punya style semayang. Tapi yang Nabi Muhammad buat 2 kata mereka. Mai Isra Mi'raj turun jadi 5. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dalam perintah tu 50 jadi 5 semayang. Ada orang tanya, Ustaz, Nabi Muhammad ni baik. Nabi Muhammad ni hamba Allah. Tadi Ustaz kata hamba Allah tak bertikai kan? Hamba Allah tak bertikai perintah Allah kan? Nampak tak? Orang kita selalu macam tu, hujung dia kan? Nabi Muhammad tadi Ustaz kata kan? Nak bagi kita dia betul ya. Ada satu makcik tu Ustaz, macam kita kan, kita ni orang perempuan kan. Saya tak perempuan makcik je perempuan makcik. Dia duk ajak kita jadi perempuan sekali. Ni macam kita kan, macam kita orang perempuan kan. Makcik lah perempuan, saya tak. Tak sedukan dengan saya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia kata Nabi Muhammad baik. Ya. Nabi Muhammad taat. Ya. Habis tu kenapa dia minta kurang jadi 5? Tadi Ustaz kata hamba ni patuh. Atau Nabi Muhammad je lah. Wah. Tuan-tuan kalau dengar ustaz-ustaz liberal bercakap. Dalah tuan-tuan kata, betul ke Isra Mi'raj? Tuan-tuan kalau dengar ustaz-ustaz cakap, tambah-tambah pakar hadis pula cakap. Dia tanya kita, Nabi Muhammad naik langit buat apa? Nabi Muhammad naik ke langit buat apa? Kenapa? Kenapa dia naik? Kenapa? Sebab Allah ada di langit. Sebab tu dia naik, dia jumpa Allah. Maknanya Allah ada di langit. Tuan-tuan pendengar. Oh, Allah ada di langit. Oh, bahaya tuan-tuan. Dia kata Nabi Muhammad tu naik ke langit sebab Allah ada di langit. Habis tu Allah Ta'ala jumpa Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah Ta'ala ada di Bukit Tursina.
Wahyu dapat di Bukit Hira, Gua Hira. Allah ada di Gua Hira. Sampai ada kata, siapa yang tak percaya Allah ada di langit, kafir. Astaghfirullahalazim. Dia kata itu ayat Quran. Ayat Quran kata Allah duduk di langit. La ilaha illallah. Punya banyaknya ayat Quran. Allah Ta'ala sebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya di manakah aku, jawablah aku dekat dengan mereka. Habis itu Allah dekat dengan kita. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata Allah tu lagi dekat dengan batang leher kamu. Waktu nak mati kamu tu Allah hampir pada kamu. Lagi dekat daripada urat leher kamu. Adakah Allah dekat leher kita? Allah lah ayat tadi yang Tok Imam baca maghrib tadi. Allah lah yang di langit dan yang di bumi. Adakah Allah duduk di bumi? Janganlah cakap Allah duduk di langit. Bukalah tafsiran. Menjelaskan makna istawa tu apa. Allah bukan bertempat. Saya ni duduk atas kerusi sebab saya ada daging. Saya ada tulang. Saya ada darah. Maka saya duduklah sini. Kalau kita kata Allah tu duduk sila atas langit tu, dia duduk zat dia lagu mana? Ada bertulang macam kita ke? Jangan cakap macam itu. Habis tu kenapa Nabi Muhammad naik ke langit? Nabi Muhammad naik ke langit berada pada kedudukan dia, makam dia, mustawa dia, kemuliaan dia untuk menerima perintah Allah. Maka kalau macam itulah mulianya Nabi Muhammad sampai naik ke Sidratul Muntaha, berulang alik ke mustawa, maknanya Nabi Muhammad sangat mulia. Bila Nabi Muhammad sangat mulia, jangan anggap Nabi Muhammad macam kita. Jangan anggap Nabi Muhammad macam kita. Maksud Ustaz, jangan panggil Nabi Muhammad tu Muhammad. Ada orang yang panggil Nabi Muhammad. Muhammad merupakan Muhammad dilahirkan. Dia ingat Nabi Muhammad ni macam sekolah kebahasaan guru dengan dia dulu kan? Panggillah Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Ini panggil Nabi macam panggil kawan dia. Kalau Nabi sampai macam tu istimewa, minta kurang pun Allah bagi, maknanya tidak salah beristighasah, bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni kekasih Allah. Ini kena buka tajuk lain pula tuan-tuan. Yang saya nak cerita di sini, tanda-tanda jadi hamba Allah, ni nama dia lambung. Ni nama dia lambung. Yang saya duk sebut tuan-tuan tadi ni nama dia lambung. Baik, ni lambung bawah. Kita tidak lambung kanan macam tu. Yang sebelah sini lambung kiri yang ada jantung. Saya bila sakit jantung hari tu doktor pesan, nak bangun tu pun bukan boleh bangun lagu tu. Kita tidak, bukan boleh bangun lagu tu. Nak kena bangun macam ni, ngereng, jaga jantung. Nombor 2 dia kata jangan tidur macam tu, tekan jantung Ustaz. Tidur macam ni. Baik. Saya tak kata ke dia, aku belajar lama lah. Saya tak kata. Apa kata dia baik-baik. Sebab Allah dah pesan dah, jangan sombong. Nak bangun daripada tidur tu, bangun kena mengiring. Jangan bagi jantung terkejut. Sebab tu akak-akak nak kejut suami, kejut pelan-pelan. Abang, oi, bangkitlah. Dia bangkit terkejut, mati terus hentak. Tambah pula tidur atas double decker pula, bengkok dia ni. Nak kejut tu kepada elok-elok anak-anak kita ni. Ini saja bagi prank dekat dia, tak ular atas dia. Mati orang tua tu. Nabi Allah kata, tatajafa junubuhum anil madaji'. Renggang ni, tempat tidur dia ni, daripada lambung dia. Madaji' tempat tidur. Maknanya hamba Allah, orang yang beriman pada Allah, tidurnya kurang. Dia tidur sikit, kemudian dia bangun semayang. Apa dia buat? Dia semayang malam.
Sebab itu Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam. Cuba tuan-tuan tengok malam. Isra' Mi'raj malam. Nisfu Sya'ban malam. Lailatul Qadar malam. Hijrah Nabi malam. Nabi Musa menerima perintah malam. Ada satu ibadat nama dia Qiyamul Lail malam. Malam Jumaat yang paling istimewa. Malam. Kenapa Nabi Muhammad pada waktu malam juga dipindahkan, dihijrahkan pada waktu malam? Waktu malam adalah waktu untuk awak menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam adalah waktu yang bening, waktu yang sunyi, waktu yang sepi. Waktu itulah kau munajat pada Allah. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada kita 3 benda. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Pertama, dia bangun sembahyang malam, dia berdoa pada Allah, dia menyeru kepada Allah dalam keadaan ketakutan. Yad'una rabbahum khawfa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Aku takut pada dosa-dosaku ya Allah. Aku takut pada kuburmu ya Allah. Azab kuburmu ya Allah. Kita duk lalu, saya setiap hari duk lalu dekat jalan raya ni tuan-tuan, duk jumpa kubur saja. Nombor 1 saya jumpa kubur. Saya kata bilalah aku nak masuk dalam kubur ni, takutnya ya Allah. Nombor 2 apa saya jumpa? Yang saya jumpa orang mati tengah jalan. Berpuluh-puluh tahun saya jadi penceramah, berapa banyak mayat saya jumpa tengah jalan, aksiden. Malah saya pernah telefon bomba melekat kereta Satria dekat highway. Mati berlanggar belakang lori. Lori berhenti tepi jalan, dia bagui menyentam. Allah tuan-tuan, telefon bomba. Ni saya ni Ustaz Kazim ni aksiden ni tuan, mai tengok saya ni. Allah doa tak ada. Ya Allah, depan mata saya hak tak ada kepala mu ada. Hak motor melekat dekat belakang lori. Dia suka duk ikut belakang lori tu pasal apa? Duk jimat minyak ke apa? Duk ikut lori tu brek, dia tak brek. Allah. Banyak dah tuan-tuan. Hak terbakar mayat duk rentung. Awak lah jumpa kat aku pula dah. Nak tengok takut awak. Duk jumpa mayat saja ni ya Allah. Tu belum masuk lagi yang kita duk mandi mayat. Takut tuan-tuan. Saya kawan saya mati, saya teriak. Orang kata Ustaz, reda lah Ustaz. Aku bukan dia mati tu saya teriak sebab dia mati. Saya teriak sebab saya membayangkan saya yang masuk dalam kubur. Saya bayangkan hak saya duk baca telekin tu saya. Saya duk bayangkan yang saya duk mandi tu saya. Nak balik tak boleh, nak bangkit tak boleh, nak cakap tak boleh lah. Ada tu, saya satu mayat tu tuan-tuan. Dia mati di sekolah saya. Dia kena kanser. Dia niat. Dia kata Ustaz, saya mai duduk sebulan Ramadan, saya nak mati di sini Ustaz. Saya nak mati bulan puasa Ustaz, di sekolah Ustaz. Saya diam Ustaz. Seminggu puasa, mati sungguh. Masa tu saya ceramah di Kuala Lumpur. Saya balik lepas sembahyang tarawih, saya balik Ipoh sampai mayat dia ke hospital, pukul 8 pagi dia bawa balik, saya buka kain tutup mayat dia, saya letak balik. Saya buka sikit, saya letak balik. PA saya tanya, kenapa Datuk? Takut. Kenapa? Mayat dia lawa sangat. Mayat dia cantik sangat. Saya ni dah uruskan mayat orang berpuluh-puluh tahun. Inilah satu mayat paling cantik saya tengok. Saya takut, saya malu. Buat pi. Pi masuk bilik mayat. Saya malu tengok dia. Baik. Dia pun suruh saya kutip derma.
Tapi ayat kutip derma tak ambil. Jadi saya malu tu kan. Cantiknya mayat dia, ya Allah. Sampai sekarang saya terbayang-bayang tuan-tuan. Muka dia tersenyum, wajah dia tersenyum, ya Allah. Kalaulah aku jadi macam tu, ya Allah, seronoknya. Mati pula bulan Ramadan, hari Jumaat pula, ya Allah, seronoknya. Kawan saya mati, dia boroi kan, dia boroi, perut besar, gemuk. Bila dia mati, saya buat mai sekolah saya mandikan. Perut dia hak boroi ni kempes tuan-tuan, muka berseri. Bulu apa pun tak ada di badan dia. Habis ni, bulu-bulu ketiak pun semua tak ada dah. Kempes habis. Dia buang botak, rambut dia semua botak. Saya tanya pada isteri dia, cikgu, bila dia buang ni? Kemarin. Ringan mayat dia, perut dia yang boroi ni kempes tuan-tuan. Saya tak nak jumpa lagi mayat ni. Jadi abang-abang hak mana boroi ni, minta mati tengok. Itulah petua cara nak kempes perut. Anda faham? Tak faham sudah. Saya takut saya tak jadi macam mereka. Saya takut besok orang mandikan mayat saya, orang tutup hidung. Saya takut bila orang mandikan mayat saya, orang tak mau, orang lari. Saya tak mau nanti bila orang kapankan saya, kain kapan tak cukup. Tarik kaki, kepala tak cukup. Tarik kepala, kaki tak cukup. Saya takut bila saya masuk dalam kubur, tukang gali kubur bagi besar kubur, duk kecil juga. Saya takut. Saya takut bila mayat saya masuk dalam kubur, ayak naik. Mereka ambil buluh, mereka rendam mayat saya. Tanam cepat-cepat. Ayak ni bagi apung mayat. Saya takut. Saya takut bila naik van mayat, berat sangat mayat saya. Tayar van meletup, pecah. Saya takut tuan-tuan. Sebab saya baca dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang Nabi nampak orang yang awal diseksa, orang yang berat siksaan dia ialah orang yang berdakwah tapi tak buat apa yang dia cakap. Takut kena kat saya. Tuan-tuan lagi baik pada saya, tak kena soal tang situ. Yang kedua, wa tama'a. Orang yang dikatakan beriman kepada Allah, wa tama'a. Tamak dengan pahala. Supaya dapat ganjaran yang baik di akhirat. Soalan dia, kita tamak ke tidak? Semayang pendek, puasa nak cepat habis, zikir tak ada, baca Quran jarang. Kita langsung tak tamak untuk akhirat. Yang kita tamak adalah dunia. Hari ini tuan-tuan, kita sikit sangat tamak. Habis-habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Turi bangkit, keluar. Abang, tak berdoa abang, tak berzikir. Bid'ah. Abang, berapa rakaat? 8 cukup dah. Awak tak buat lebih? Bid'ah. Tak tamak langsung. Tak tamak. Abang, pasal apa? Bang sekali je. Bid'ah. Nabi sekali je bang. Oh, sudah. Abang tak baca Quran ke? Sedekah ke orang mati? Nabi tak pernah buat. Bid'ah. Abang tak ceramah ke di kubur? Nabi tak pernah ceramah di kubur. Nama dia talqin. Bid'ah. Lalah tak ada apa. Main lato-lato. Main lato-lato tak apa. Tamak pun tak apa. Main hak ibadat ni tamak semua. Tak boleh. Padahal dalam Quran kata tamaklah untuk buat ibadat. Ustaz, ya, saya sembahyang malam. Bagus. Saya tamak dengan pahala. Saya rajin puasa. Saya rajin sembahyang sunat. Bagus. Saya sembahyang malam Ustaz. Bagus. Ustaz tak nampak dahi saya hitam ni. Nampak? Ni tanda saya sujud banyak. Bagus. Ustaz tengok Quran tu Ustaz. Lunyai dah Ustaz. Saya baca tiap-tiap hari. Bagus. Ustaz nampak tak tasbih saya tu? Nampak? Awak yang besar sangat.
Rantai basikal Ustaz oi. Lah. Awak tasbih hak biasa putui. 4 kali tukar dah. Mai hak besar rantai basikal ni tak apa Ustaz oi. Mak ngah zikir tu dia subhanallah subhanallah. Oh, mak ngah kuat ibadat ya. Mak ngah orang beriman ya. Ada nombor 3 mak ngah. Ada satu lagi mak ngah. Mak ngah baru yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Yang nombor 3 mak ngah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru sempurna. Dan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, apa yang Allah Ta'ala sedekah kepada dia, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, dia infakkan balik pada jalan Allah. Kalau kita ada duit, tak sedekah. Kalau kita ada wang, kita hanya semayang, kita hanya puasa sunat, kita hanya zikir, langsung kita tak sedekah, belum beriman. Cerita tentang sedekah ni tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah tau. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai dalam Isra dan Mi'raj pun masih Allah tunjuk ganjaran orang bersedekah. Mai pada kita pula tak sedekah. Sudah. Jadi tuan-tuan, eloklah mereka minta saya umumkan pelancaran derma ni. Bagi repair mikrofon elok-elok. Sebab saya diberitahu amplifier mereka terbakar. Tu yang rosak. Tu yang pakai 2. Dan saya diberitahu masjid kita ni dalam proses pengubah suaian. Nak bagi selesa lagi. Bagus. Saya suka. Jadi bagi saya bagi 500. Kan saya main semayang pun. Tapi saya pun nak juga supaya saya jadi orang beriman. Saya tuan-tuan, saya ceramah ni. Saya bukan tanya apa nak bagi berapa, nak bagi, tak bagi, sudah. Saya tak kisah langsung tuan. Jangan kata saya minta duit pula. Bohong. Saya punya simple. Orang bagi, ambil. Orang tak bagi, tak apa. Tak kisah. Tak pernah minta. Kalau habis ceramah, mereka tak bagi, habis balik. Apa masalah? Kalau bagi tak cukup, mereka jemput lagi, tak mai dah. Simple. Jadi, abang-abang kita tu dah dengan beg warna merah apa semua tu, tuan-tuan bagi lah. Okay? Jadi, tuan-tuan, saya suka. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni, tak kena bayar cukai. Abang Haji agak-agak saya bayar dah income tax. Ada dia kata seronok jadi penceramah. Tak payah bayar cukai. Buat tuan-tuan. Saya tak pernah miss bayar cukai. Setiap tahun saya bayar tax. Macam saya ni tuan-tuan. Tax saya ni. Agak-agak berapa persen kena. Macam saya ni berapa persen kena. Saya ni dikira sebagai apa? Kerja sendiri. Cuba fikir. Saya ni, mereka habaq kat saya. Saya ni kategori selebriti. Saya tanya apa siapa? Selebriti. Keluar TV, keluar segala-gala keluar. Saya selebriti. Jadi cukai yang kena kepada saya ialah 26%. Masjid ni, malam ni dia bagi sagu hati kat saya, apa bagi? Malam ni. Katalah 1,000. 260 adalah cukai. Saya tak boleh belajar. Jadi ingat tuan-tuan, saya pun menyumbang untuk negara. 1,000 yang saya dapat, 260 ringgit kena potong siap-siap dah untuk cukai. Tak boleh belanja. Saya kata tak apa, saya bayar. Selagi mana saya larat,
Selagi mana saya larat bekerja untuk negara, saya kerja. Duit hotel tak kira lagi, duit makan tak kira lagi, duit driver tak kira lagi, duit minyak tu tak kira lagi. Agak-agak dapat berapa sen kat saya. Tapi tak apa. Sebab apa? Saya berkhidmat untuk agama dan cukai teks saya ni pun bayar balik pada kerajaan, pada negara. Tapi tuan-tuan janganlah kata ustaz-ustaz ni tak bayar cukai. Nombor 2, janganlah kata kami ni minta duit. Kadang-kadang kami tak ambil pun duit. Habis tu ustaz makan lagu mana? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Rezeki saya. Kepiah saya ni orang Singapura bagi. Alhamdulillah, jimat. Jangan tag pula kepiah ni. Jam saya ni orang bagi. Hari jadi saya yang ke-50 dapat jam. Alhamdulillah, tak payah beli jam. Spek mata saya ni toke Cina sedekah. Dia kata, Datuk, ini kasih hadiah. Alhamdulillah, selamat. Baju saya ni tempah. Kain orang bagi, upah jahit RM70. Duit sendiri. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki kot situ. Jadi tuan-tuan, tu ustaz yang jual kopi. Kopi tu bukan saya punya kat semua. Saya ni suka tolong orang. Bila saya kena penyakit kulit hari tu, ni nampak ni. Muka saya ni habis ni. Berdarah ni. Tak boleh ceramah. Saya dirawat oleh 15 pakar doktor. Bila saya nak buat live, bila saya nak ceramah, darah meleleh keluar. Jadi saya kena ambil krim sapu supaya dia tak berdarah. Ambil bedak sejuk, tampai orang sini, tampai muka. Kadang-kadang saya jadi malas buh bedak sejuk. Saya ambil topeng mesin rompok tu pakai. Kadang-kadang pergi pakai topi mancing supaya saya ni tak berdarah. Satu badan ni tu tak berdarah. Satu hari isteri saya kata, dia jamu kat saya ayak kopi 3 in 1. Abang, minum dah. 3 in 1 ke mama? Abang mana boleh minum 3 in 1, ada gula. Minum lah bawai, mati esok tak boleh minum dah. Mati besok tak boleh minum dah. Dia kata tuan-tuan. Sejak tu saya kata, kenapa aku tak mengubat penyakit aku dengan peria katak? Tu yang datang idea tu. Saya kontak kawan saya di universiti, hang buat kajian peria katak, hang campur apa yang boleh bagi kulit ni kering. Kencing manis turun, tak ada gula. Tu yang timbulnya susu apa ni, kopi ala Kazim. Yang signboard sepanjang jalan duk sengih. Hak tu pun mereka tanya, berapa nak kena cukai? Astagfirullahaladzim. Tu bukan saya punya. Tu syarikat punya. Mereka guna gambar saya. Berapa sen mereka bayar gambar Ustaz? 1 sen pun tak bayar. Sebab syarikat tu dia bayar zakat. Mula-mula ya dia bayar kat saya sekian banyak. Ustaz, kami minta kebenaran nak buat signboard. Silakan buatlah. Tapi yang saya seronok syarikat tu sekarang adalah pembayar zakat di antara yang paling besar di negeri Kedah. Jadi saya niat satu ya. Buat kopi tadi, syarikat ni bayar zakat, dia bawa orang kerja ramai dengan dia, dia bayar zakat untuk negeri Kedah, dia boleh sumbang balik. Jadi itu niat saya tuan-tuan, saya tak ada niat apa. Orang bagi ambil, tak bagi sudah. Jadi petua tu, resipi tu saya bagi kat mereka. Campur sekian. Akhirnya alhamdulillah kulit saya kering, cantik, bacaan gula saya hilang. Jadi kalau itu ada rezeki untuk sekolah saya, alhamdulillah. Okey Ustaz, ceramah Ustaz ni macam mana? Ceramah saya ni tuan-tuan, bayaran dia, sumbangan dia untuk sekolah Al-Barakah. Tak mau. Jadi saya hidup
Mana saya dapat pendapatan makan, alhamdulillah. Tak ada. Jadi janganlah tuan-tuan duk kata ustaz-ustaz ni tak bayar zakat, ustaz-ustaz ni tak bayar income tax. Saya adalah pembayar yang tak pernah culas. Walaupun 26% tetap saya bayar. Saya cakap dekat pegawai income tax tu, saya akan terus bekerja selagi mana saya larat. Dan bila saya dah tak larat nak bayar 26%, saya berhentilah. Dan kalau sekolah saya pun kena cukai, saya tutuplah sekolah saya. Saya tak larat. Teruk tuan-tuan. Nak tahan kencing, nak tahan jam. Kena maki, kena hamun ceramah. Tidur tak cukup, makan tak cukup, rehat tak cukup. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan 2 jam, hampir 2 jam saya ceramah. Ada manfaat untuk faedah kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberkati derma yang tuan-tuan berikan tadi, mudah-mudahan balik kepada kita sebagai saham akhirat. Jadi bagi tuan-tuan yang nak tolong sekolah saya, nak dapatkan kopi ala Kazim tu, bila cari di luar tu, ada wakil daripada mereka datang untuk tuan-tuan beri sumbangan. Baik, sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.